وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita sama-sama bermuzakarah ilmu dalam membincangkan tentang hadis yang kita muzakarahkan tentang huraian daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita rujuk daripada kitab hadis 40 Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita juga telah sampai ke hadis yang ke-9 dan masih lagi hadis yang ke-9 dalam perbahasan perkara yang ke-8. Perkara yang ke-8. Yang mana perkara ke-8 ini yang dirujuk daripada matan hadis, iaitu apa? Fa innama ahlaka man kana qablakum. Fa innama ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Ini kita dah terangkan tentang perbahasan tentang ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dengan begitu panjang lebar. Yang begitu juga pada petang ini sama-sama kita teliti pula bahagian hadis, iaitu fa innama ahlakal ladzina min qablikum, maka hanya saja telah binasalah umat-umat sebelum kamu. Telah binasalah umat-umat, membinasakan akan umat sebelum kamu oleh apa? Oleh banyaknya pertanyaan mereka. Maknanya banyaknya bertanya, dan juga mereka berselisih ke atas nabi-nabi mereka, berselisih dengan nabi-nabi mereka. Di sini disebutkan tentang kehancuran ataupun binasanya umat. Binasanya umat. Dan apakah sebab-sebab binasanya umat? Sebagaimana yang disebutkan dalam banyak hadis, sesungguhnya Rasulullah SAW telah menjelaskan bahawa di antara sebab kebinasaan umat ialah berlakunya perpecahan. Banyak. Maknanya sebab kebinasaan umat ni bukan sahaja satu, dua ataupun tiga, bahkan banyak. Cuma disebutkan sebahagian sahaja. Yang mana ada perkara yang penting yang baginda sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu. Nak bagi tahu pada kita bila baginda sebut kebinasaan umat itu ialah pertamanya banyak bertanya. Yang keduanya berselisih dengan Nabi. Itu perkara-perkara yang mana berlawanan dengan syariat. Tapi sebenarnya banyaklah lagi sebab-sebab kebinasaan umat. Iaitu berlakunya perpecahan di kalangan umat. Berlakunya perselisihan di kalangan umat. Sehingga berpecah belah daripada satu kelompok yang bersatu jadi berpecah-pecah, berpuak-puak. Seperti mana kita lihat orang Islam, ada macam-macam puak orang Islam. Orang Islam ni bila mana dia berpuak-puak, bila mana dia berpecah, maka akan berlakulah kekurangan pada orang Islam itu sendiri. Akan berlaku, bila mana berlakunya perpecahan, maka akan binasanya umat. Tapi bila umat bersatu, maka umat akan jadi kuat.
Kata itu berlakunya perpecahan, hilangnya kekuatan. Ini disebabkan berlakunya perpecahan, maka kekuatan umat Islam tadi makin lama makin hilang. Daripada satu pecah jadi dua. Daripada yang pecah ni dah dua tadi, yang satu tu pula pecah lagi. Jadi dah jadi tiga. Yang satu ni pula pecah lagi dua, jadi empat. Dah macam-macam puak dah. Dah jadi bermacam-macam puak. Dan setiap daripada mereka mencaci salah satu yang lain. Sebab itulah berlakunya perpecahan. Bila berlaku perpecahan, maka orang yang mana? Orang kafir akan nampak apa? Oh, orang Islam dah berpecah. Jadi bila orang Islam berpecah, maka mudah untuk kita kalahkan orang Islam. Itu adalah salah satu daripada sebab kebinasaan umat. Jadi ubat bagi untuk tidak berlakunya kebinasaan bagi umat ini adalah dengan kita bersatu. Maknanya dari sudut agama kita kena satulah. Tak bolehlah kita duk mengata orang ni. Ini mengingatkan saya dalam satu hadis Nabi SAW yang lain. Bila mana umat ini berpecah, binasanya umat ini bila mana dia berpecah. Dan bila berpecah akan setiap daripada puak akan menjatuhkan satu sama lain. Jadi ada satu hadis Nabi SAW. Allah Subhanahu Wa Taala Nabi SAW beritahu, kata hendaklah kamu menyuruh orang melakukan kebaikan. Kata dalam satu rangkap hadis tersebut, wa idza tasabbat ummati saqatat min ainillah. Kata dalam hadis tu kata, apabila kamu meninggalkan amru bil ma'ruf dan nahi anil munkar. Idza tarakatil amra bil ma'ruf wan nahy anil munkar. Apabila umat meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, hurrimat barakatul wahyi, maka akan termahrum, akan terhindarlah mereka, akan jauhlah mereka daripada keberkatan wahyu. Akan jauhlah umat ini daripada keberkatan wahyu. Apa maksud keberkatan wahyu? Keberkatan wahyu ialah apabila umat ini mempelajari agama dan dia faham akan agama. Bila dia melakukan, suruh orang buat baik, larang orang daripada melakukan kemungkaran. Maka bila buat baik, suruh orang buat baik, larang orang daripada mungkar, maka Allah Ta'ala akan bagi kefahaman Al-Quran. Allah Ta'ala akan bagi dia kefahaman wahyu Al-Quran. Tapi apabila hari ini kita tinggalkan, bila kita tinggalkan suruh orang buat baik, kita buat baik saja tapi tak nak, kita tak ajak orang lain pun buat baik, maka Allah Ta'ala akan hilangkan daripada kita kefahaman terhadap Al-Quran. Hari ini sekadar kita faham literasi Al-Quran semata-mata. Dan bila kita tadabbur, bila kita merenung Al-Quran, Allah Ta'ala takkan bagi kefahaman yang betul daripada Al-Quran. Bahkan kita akan faham dengan Quran itu untuk dapatkan dunia semata-mata. Tak ada pun dalam Quran ni untuk dapatkan akhirat. Ini bila kita tinggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, dalam hadis itu bagi tahu, dan itu rangkap yang kedua. Yang pertama itu dia kata, iza azzamat ummatid dunya, iza azzamat ummatid dunya nuzi'at minha haibatul Islam. Wa idza tarakatil amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar hurrimat barakatul wahyi. Wa idza tasabat ummati saqatat min 'ainillah. Kata apabila umatku mengagungkan dunia, apabila umatku mengagungkan dunia, maka kehebatan Islam akan tercabut daripadanya.
Hari ni bila kita buat sesuatu semua nak dunia. Kita mengagungkan dunia semata-mata. Bahkan dengan kita sanggup jual agama untuk dunia. Sebab nak apa? Nak dapatkan kemewahan dunia. Maka Allah Ta'ala akan cabut kehebatan Islam. Kehebatan Islam apabila orang zuhud terhadap agama, zuhud terhadap dunia dan cintakan agama melebihi dunia. Tapi apabila hari ni orang bertungkus lumus untuk usaha atas dunia, sehingga agama ni dibuat ala kadar. Agama ni kalau ada masa baru buat. Kalau tak ada masa, tinggal. Maknanya, kata, Iza azzamat ummatid dunya nuzi'at minha haibatul Islam. Kehebatan Islam akan tercabut daripada kita, daripada umat. Iza tarakatil amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar hurrimat barakatul wahyi. Apabila umat meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, mereka akan termahrum daripada keberkatan wahyu. Wa idza tasabat ummati, yang ketiga ni lah, apabila umat ini saling caci mencaci antara satu sama lain, saqatat min ainillah, gugurlah mereka daripada pandangan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak akan pandang dah umat yang mana saling caci mencaci antara satu sama lain. Puak ni mengatakan dia ni tak betul. Puak ni mengatakan ni tak betul. Puak ni mencaci puak ni. Puak yang ni pula mencaci puak ni. Saling kutuk mengutuk antara satu sama lain. Maka dalam hadis Nabi SAW kata, Nabi SAW bersabda, saqatat min ainillah. Bila umat ni saling caci mencaci antara satu sama lain, gugurlah mereka daripada pandangan Allah Ta'ala. Ini yang kita takut. Allah Ta'ala tak pandang kita dah. Bila kita bila kita menganggap buruk orang Islam yang lain. Apabila kita mencaci orang Islam yang lain. Jadi perkara ni kita kena muhasabah balik diri kita. Kita kena lihat balik diri kita. Inilah antara sebab-sebab kebinasaan umat yang banyak diceritakan dalam hadis Nabi SAW. Kita hilangnya kekuatan, umat ni akan hilang kekuatan. Maka akan berlakunya kebinasaan bagi umat. Dan kadang-kadang melayakkan mereka menerima azab kehancuran adalah dua perkara. Iaitu sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang kita sedang baca ini. Iaitu apa? Yang pertama, kasratu masailihim. Iaitu banyaknya bertanya. Banyak pertanyaan mereka. Dan banyak bertanya serta terlalu bersusah payah padanya. Mana terlalu banyak bertanya sehingga apa yang ditanya itu tak dibuat. Banyaklah faktor-faktor yang menyebabkan Nabi SAW bersabda sedemikian. Banyak tanya tapi tak ada tindakan apa-apa pun untuk memperbaiki diri. Yang kedua, berselisih pada beberapa perkara serta tidak beriltizam dengan syariat Allah. Maknanya banyak benda-benda syariat, dia banyak ikhtilafat. Walaupun benda tersebut ulama' dah rungkai dah. Ulama' dah kata, walaupun awalnya berlaku ikhtilaf, tetapi telah diselesaikan dah oleh ulama' dulu. Tapi bila datang sekarang balik, dia ikhtilaf lagi benda yang sama. Maksudnya selalu berikhtilaf. Ataupun satu lagi, ialah satu dia berselisih pada beberapa perkara dan dia tidak beriltizam. Maksudnya dia tidak
mengikat dirinya dengan syariat Allah. Dia nak buat ikut suka sahaja. Benda yang berlawanan dengan nafsu, syariat yang mana berlawanan dengan nafsu dia tinggalkan. Dia hanya ikut benda yang bertepatan dengan nafsu. Okay. Larangan dan keizinan dalam bertanya. Yang mana bertanya ni bukanlah semuanya dilarang. Dan juga ada juga diberi keizinan untuk bertanya oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan diterangkan pertanyaan yang macam mana. Pertanyaan yang macam mana yang dikatakan tak boleh tu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang para sahabat keseluruhannya daripada memperbanyakkan soalan kepadanya. Maknanya baginda sallallahu alaihi wasallam tak bagi sahabat banyak tanya. Kerana apa? Kerana takut akan menjadi sebab yang membebankan mereka dengan berbagai taklif. Sebab apa? Kalau banyak tanya, pada asalnya benda tu mudah aja. Tapi bila dah banyak sangat tanya, maka dia akan jadi susah. Kita rujuk pada dalam Quran. Allah Ta'ala cerita tentang apa? Tentang Al-Baqarah. Cerita tentang lembu betina. Yang mana Allah Ta'ala perintahkan untuk cari lembu. Sebab apa? Ada orang yang mati dibunuh, yang mana nak tahu dia punya pembunuh dia, kena sembelih lembu. Jadi Bani Israel ni dia, mana bila asalnya lembu je. Asalnya lembu je. Cari lembu. Lepas tu banyaklah tanya, lembu macam mana pula? Itulah yang berlaku. Bila banyak tanya, maka akan menyebabkan jadi susah. Bila banyak tanya, Allah Ta'ala bagi tahulah tentang sifat dia. Kalau mereka tak tanya, bila kata lembu saja, senang je mana-mana lembu pun boleh. Tapi oleh kerana banyak tanya, menyebabkan jadi susah. Begitu juga kita hari ni, bila disuruh buat sesuatu, maka kita buatlah tanpa pertanyaan. Kecuali kalau benda tu, maknanya benda tu bukan benda yang kita tak biasa lalu. Tapi benda yang kita dah biasa lalu, kita dah tahu dah. Oh, ni macam ni, dia cara dia macam ni. Tapi kalau tak tahu, dia punya kata prosedur memang kena tanya. Tapi kalau benda tu, benda yang kata apa, benda tu tak perlu tanya pun. Jadi kalau banyak tanya, maka dia akan jadi susah. Dia akan jadi susah. Sebab tu baginda sallallahu alaihi wasallam tak nak sahabat banyak tanya. Takut kalau banyak tanya, nanti akan menyebabkan dia akan jadi berlakunya perincian. Dia akan jadi susah. Dia nak kena tengok satu-satu. Sebab tu, dan juga bila baginda sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, baginda sallallahu alaihi wasallam, apa yang keluar daripada lidah baginda sallallahu alaihi wasallam, semuanya akan jadi apa? Bila baginda perintahkan sahabat untuk buat satu, benda tu akan jadi wajib. Maka kalaulah sahabat banyak tanya, menyebabkan akan banyaklah benda yang jadi wajib. Sebab tu baginda sallallahu alaihi wasallam larang sahabat untuk memperbanyakkan soalan. Jadi bila tak banyak soalan, benda yang telah diperintahkan buat saja terus. Taat sahaja. Tak perlu banyak tanya. Ini nak kaitkan dengan yang sebelum ni lah. Maknanya apa yang Allah Ta'ala dan Nabi SAW perintah, maka taat sahaja. Ikut semampu mungkin. Taat. Dan juga kalau benda tu tak perlu tanya, tak payah tanya. Kalau tanya akan menyebabkan susah. Juga kerana menutup pintu takalluf. Untuk apa? Kata sadda zara'i. Maknanya kalau tak larang terus daripada bertanya, maknanya dia tutup lah pintu takalluf. Maknanya bila satu taklif, ada beza ni. Satu taklif ini bebanan.
Kata seorang tu dibebankan dengan bebanan syariat, itu dipanggil mukallaf. Satu lagi takalluf. Takalluf ni buat-buat susah. Buat-buat susah. Ataupun kalau macam takalluf ni juga salah satu terjemahan dia ialah orang panggil protokol. Protokol. Maknanya dia ada dia punya dalam sahab tu takalluf lah, maknanya buat jadi susah. Maka untuk tutup pintu takalluf, sebab tu baginda sallallahu alaihi wasallam larang daripada banyaknya bertanya. Satu lagi ialah menyekat daripada menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak perlu. Kadang-kadang dia tanya benda yang tak perlu tanya. Maka sebab tu baginda sallallahu alaihi wasallam larang sahabat untuk bertanya. Supaya apa? Supaya benda yang tak perlu tanya itu dia tidak akan ditanya. Kata menutup persoalan yang tidak bermanfaat meskipun ia tidak memudaratkan. Baginda sallallahu alaihi wasallam tutup. Maknanya kalau ada, maknanya dia larang daripada bertanya supaya apa? Tidak adanya persoalan yang tak ada manfaat. Kata meskipun soalan tu tak memudaratkan pun, maka itu pun tak perlu maka itu bila kata dilarang, maka tak ada pertanyaan-pertanyaan yang tak perlu. Dan menghindarkan muslimin daripada mengikuti langkah mereka yang terdahulu dalam bertikam lidah dan bertengkar. Nak jauhkan orang Islam daripada umat-umat terdahulu lah, yang mana mereka ni banyak berselisih pendapat tentang Nabi, apa yang disampaikan oleh Nabi. Benda yang disampaikan oleh Nabi mereka perselisihkan. Maka tak perlu, maka sebab tu baginda SAW melarang daripada berbanyaknya bertanya. Imam Bukhari dan lainnya telah meriwayatkan daripada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada percakapan yang tidak berguna, yakni kata mengata, banyak bertanya dan merosakkan harta. Maknanya baginda larang daripada apa? Cakap benda yang tidak ada kegunaan. Cakap kosong. Cakap yang tidak ada faedah. Dunia pun tak ada faedah, akhirat pun tak ada faedah. Ataupun kata mengata, ini ejek mengejek. Benda-benda yang tak sepatutnya. Dan merosakkan harta. Idha'atul mal. Idha'atul mal. Maka inilah perkara yang Nabi SAW melarang. Satu, cakap sia-sia. Cakap sia-sia. Cakap perkara yang tidak ada kegunaan pun. Seperti mana dalam hadis yang lain, itu juga ada satu hadis sebut min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Akan datang hadisnya. Mana daripada kecantikan Islam adalah kecantikan Islam seorang itu adalah meninggalkan perkara yang sia-sia. Tarkuhu ma la ya'ni. Tinggalkan benda yang sia-sia. Maka kat sini baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni baginda larang daripada percakapan yang mana pertanyaan yang tidak ada faedah dan merosakkan harta. Merosakkan harta pun salah satu perkara yang dilarang. Maknanya benda tu elok, boleh bagi manfaat, tapi dirosakkan tanpa ada apa-apa kata apa, keperluan pun untuk merosakkan. Merosakkan harta ialah satu perkara yang dilarang. Walaupun harta itu kegunaannya kat dunia saja. Mana boleh diinfak bahawa akan jadi akhirat. Maka itu pun tidak boleh dirosakkan. Para sahabat Rasulullah SAW dari kalangan Muhajirin dan Ansar yang sering bersamanya, ini baginda SAW, telah mencapai maksud daripada larangan ini. Maka sahabat mereka faham. Sahabat-sahabat Muhajirin dan Ansar yang duduk bersama Nabi SAW di Madinah, bila perkara tersebut Nabi larang, maka mereka dah sampai tahap untuk faham benda tu. Mereka dah sampai tahap tak perlu tanya. Sebab apa? Nabi SAW
Mereka tidak bertanya kepada baginda tentang sesuatu sekalipun jiwa mereka ingin berbuat demikian. Walaupun mereka nak tanya, tapi mereka tak nak, mereka tak nak bertanya. Maksudnya bila baginda sampaikan satu perkara, mereka terus taat, terus buat tanpa ada banyak persoalan. Walaupun kadang-kadang ada terbit dalam hati mereka, ada perasaan untuk bertanya tentang sesuatu, tapi mereka tak buat. Taat sahaja apa yang dibagi tahu oleh Nabi. Mereka itu adalah orang-orang yang mempunyai keimanan yang teguh. Maksudnya dia beriman dengan Nabi, taat apa yang baginda sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Apa yang baginda sallallahu alaihi wasallam sampaikan, perintahkan. Mereka menjadikan hawa nafsu mereka mengikuti sesuatu yang diredai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata nafsu, kata nafsul mutmainnah. Maknanya jiwa mereka, hawa nafsu mereka pun bukan sahaja hati mereka yang mana mereka ada iman yang teguh, tapi hawa nafsu. Yang biasanya hawa nafsu ni ajak buat benda buruk, tapi sahabat-sahabat hawa nafsu mereka pun ikut apa yang disukai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu mereka ni bila baginda sallallahu alaihi wasallam sampaikan sesuatu, mereka terus buat. Mereka terus taat, buat tanpa banyak soal. Mungkin tidak ada keperluan kepada mereka untuk bertanya. Mereka ni kata, Syarif beritahu, mereka ni sebab duduk dengan Nabi, mungkin tak ada keperluan lah untuk bertanya sebab mereka nampak apa yang Nabi buat. Pergerakan Nabi semua mereka tahu. Jadi apa benda yang mereka nak tanya pun tak ada keperluan untuk tanya. Kerana mereka hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa menyampaikan kepada mereka apa yang diwahyukan kepadanya. Sebaik sahaja diturunkan. Bila wahyu turun, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bagi tahu sahabat. Akan sampaikan pada sahabat apa yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala. Jadi, apa yang baginda sampaikan kepada sahabat, sahabat terus ikut. Dan wahyu langit tidak terputus daripada mereka. Maknanya, ada sahaja wahyu diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baginda sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada mereka. Maknanya tak terputus. Sebab tu tak ada keperluan mereka nak bertanya. Firman Allah Subhanahu wa taala kata supaya mereka tidak berada dalam keraguan tentang urusan mereka. Yang ni apabila berlaku sesuatu peristiwa, baginda bersegera kepada mereka menjelaskan apa yang mereka perlukan di dalam agama tanpa ditanya terlebih dahulu. Bila wahyu turun, Nabi SAW sampaikan terus pada sahabat dan jelaskan pada sahabat macam mana nak amal benda tu. Jadi sahabat dia dah tak perlulah nak tanya. Tak ada keperluan lah untuk bertanya. Sebab apa? Dia dah nampak dah apa yang Nabi buat. Apa yang Nabi perintah dan benda tersebut Nabi buat. Maka tak perlulah mereka banyak bertanya. Tak perlulah mereka banyak bertanya. Sebab apa? Datang wahyu dulu dan bagi tahu apa yang mereka perlu dalam agama tanpa ditanya terlebih dahulu. Supaya mereka tidak berada di dalam keraguan tentang urusan mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala, yubayyinullahu lakum an tadillu. Allah Taala menerangkan kepada kamu hukum ini an tadillu. Kalau kita rujuk tafsir Jalalain, an tadillu maksudnya alla tadillu. Iaitu Allah Taala terangkan kepada kamu hukum-hukum ini supaya apa? Supaya kamu tidak menjadi sesat. Supaya kamu tidak sesat. Surah An-Nisa 176. Maknanya apa? Maknanya supaya kamu tidak terjatuh di dalam kesesatan. Maknanya Allah Ta'ala terangkan hukum pada kamu, hukum agama supaya kamu tak jadi sesat. Pada ketika itu mereka tidak lagi berhajat kepada pertanyaan tentang sesuatu. Bila dah turun wahyu, bagi tahu, maka
dah nampak dah apa yang baginda SAW buat. Jadi mereka tak perlulah kepada pertanyaan. Lebih-lebih lagi sebelum berlaku dan sebelum mereka memerlukan. Jadi benda tu turun dulu. Dan juga sesuatu perkara tadi, hukum tadi turun dulu sebelum datangnya peristiwa. Jadi tak perlulah mereka tanya sebab dah ada hukum dah. Ataupun dia dah turun dulu tapi mereka belum perlu lagi perkara tersebut. Tapi perkara tersebut akan datang. Maka bila dah turun wahyu dan tiba-tiba berlaku benda yang mereka perlukan daripada wahyu tersebut, mereka terus buat. Tak perlu banyak tanya. Keperluan mereka hanyalah memahami apa yang diturunkan. Apa yang diperlukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ialah mereka ni perlu memahami yang telah turun dan juga ilmu sesuatu hukum tadi diturun. Mereka dah tahu dah hukum dia. Cuma dari sudut pelaksanaan, dari sudut pemahaman, jadi mereka perlu kepada pemahaman yang betul. Bila satu hukum turun, maka dia kena ada orang yang faham. Dia kena ada orang yang memahami apa yang diturunkan dan diceritakan oleh Rasulullah SAW. Mana mereka ni perlu kepada apa? Perlu kepada faham apa wahyu yang diturunkan. Maknanya keperluan umat adalah untuk faham apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala dan diceritakan oleh baginda SAW. Kemudian mengikutinya, dah tahu, ikut dan terus amal. Beramal dengan sesuatu hukum tadi. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah berkata dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasu'kum. Janganlah kamu bertanya, yakni kepada Nabi, akan perkara-perkara yang jika diterangkan kepada kamu, maka ia akan menyusahkan kamu. Janganlah tanya, Allah Ta'ala beritahu, janganlah tanya tentang perkara-perkara yang kalaulah kamu tanya, ataupun kamu dapat hukum dia, maka dia akan menyusahkan kamu untuk beramal dengan hukum. Sebab tu tak perlu banyak bertanya. Maknanya kamu tunggulah apabila diturunkan Al-Quran, maka sesungguhnya kamu tidak akan bertanya tentang sesuatu kecuali kamu mendapati penjelasannya. Adapun orang-orang Arab Badui dan orang-orang asing yang datang ke Madinah. Tadi tu sahabat-sahabat Muhajirin dengan Ansar yang bersama dengan Nabi. Maka mereka ni Nabi larang untuk bertanya. Tapi orang-orang Arab Badui yang datang pada Nabi SAW dan orang-orang asing daripada kata delegasi-delegasi asing yang daripada luar negara, daripada negara-negara yang lain. Yang mana mereka dah peluk Islam, bila mana mereka datang ke Madinah, dan mereka ni tidak berkesempatan untuk hidup bersama dan dengan masa penurunan wahyu ataupun hidup bersama dengan Nabi SAW. Mereka hanya beriman semata-mata. Mana susah nak duduk dengan Nabi. Jadi tak banyaklah perkara yang dia boleh tanya. Tapi bila dia dapat berpeluang untuk duduk dengan Nabi SAW sekejap pun, maka mereka akan tanya. Mana tak berkesempatan untuk hidup bersama dengan masa penurunan wahyu seperti golongan yang telah mendahului mereka. Maka Rasulullah SAW memberi keizinan kepada mereka untuk bertanya demi menjinakkan hati-hati dan memudahkan mereka serta menambahkan ilmu dan makrifah yang mereka perlukan dalam urusan agama. Nak beritahu apa? Beritahu orang-orang yang jauh daripada Madinah, datang ke Madinah, maka mereka ni banyak masa mereka tak jumpa Nabi. Jadi bila mereka jumpa Nabi, masa itulah mereka nak tanya. Lagi satu, kalau lah Nabi ada dekat,
mereka datang pada mereka tak duduk dengan Nabi. Mereka ni datang daripada tempat-tempat lain. Tak bersama dengan Nabi dalam kehidupan seharian mereka. Jadi bila mereka datang, itulah peluang untuk mereka tanya. Itulah peluang untuk mereka tanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi keizinan kepada mereka untuk bertanya. Maka oleh kerana itulah baginda bagi izin untuk orang luar untuk bertanya. Orang dalam baginda larang daripada bertanya. Tapi untuk orang luar baginda sallallahu alaihi wasallam bagi keizinan. Memberi keizinan kepada mereka untuk bertanya demi menjinakkan hati-hati dan memudahkan mereka serta menambahkan ilmu dan makrifah yang mereka perlukan dalam urusan agama. Ini kerana mereka tidak mampu mendapatkannya pada bila-bila masa yang mereka kenaki. Sebab apa? Time tu jumpa Nabi, time tu lah waktu sesuai untuk tanya. Waktu lain susah nak jumpa Nabi. Nak dapatkan penjelasan tu susah kalau nak bila-bila masa. Jadi waktu tu dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu tu lah dia tanya macam-macam. Maka pada ketika mana kat sini Nabi izinkan untuk bertanya. Tapi kalau yang lain tidak ada keizinan untuk bertanya. Demi menjinakkan hati-hati dan memudahkan mereka serta menambahkan ilmu dan makrifah yang mereka perlukan dalam urusan agama. Ini kerana mereka tidak mampu mendapatkannya pada bila-bila masa. Maknanya nak dapat bila-bila masa susah. Jadi waktu jumpa Nabi itulah waktu peluang untuk tanya. Oleh kerana itulah sesetengah mereka lebih suka tinggal di negeri asal daripada berpindah ke Madinah. Kerana ingin mengekalkan keizinan ini. Kalaulah semua mereka pindah ke Madinah daripada tempat asal mereka, maka menyebabkan bila berlaku sesuatu mereka tak boleh tanyalah. Mana untuk supaya kekalnya keizinan kekalnya keizinan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya itu, maka mereka duduk jauh. Mereka duduk jauh daripada Nabi supaya nanti ada masa datang jumpa Nabi boleh tanya. Kalau dah duduk dekat dalam Madinah, tak kisah dah dia Ansar ke Muhajirin lagi. Kalau dia memang dah berhijrah dan menetap di Madinah, maka dia termasuk sama dengan golongan Muhajirin dan Ansar yang lain, iaitu dilarang untuk bertanya. Jadi sahabat ni dia nak mengekalkan bahawa keizinan keizinan untuk bertanya itu dikekalkan. Maka sebab itulah mereka ni tak tinggal di Madinah. Tapi kalau orang dalam, kalau dia dah berhijrah, dia jadi orang Madinah, maka pada ketika itu dia tak dibenarkan untuk bertanya pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini disebabkan dia mempunyai keinginan untuk bertanya tentang segala urusan agamanya yang terlintas dalam pemikirannya. Mana bila ada keizinan tu, maka bila ada benda yang kata ada jawapan kata kebuntuan je, bila jumpa Nabi boleh tanya. Sebab tu dia duduk luar. Imam Muslim rahimahullah ta'ala meriwayatkan daripada An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, katanya, aku tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah selama setahun. Tidak ada yang menghalangku daripada berhijrah melainkan keizinan bertanya. Kerana seorang daripada kami apabila berhijrah, dia tidak boleh bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Tanpa keizinan. Okay. Maksudnya dia hanya tinggal di Mekah sebagai seorang penziarah yang tidak menetap. Maknanya dia pergi sana sekejap je. Tapi lepas tu dia balik. Maknanya dia tidak menjadikan tempat yang dia datang tadi sebagai watan. Bila dia jadikan tempat dia sebagai watan, maka dia tertakluk kepada hukum orang Madinah. Kata tidak ada perkara yang menegahnya daripada berhijrah dan tinggal menetap di Madinah, melainkan kerana keinginannya untuk bertanya. Dia kata sebab boleh tanya itulah dia tak nak pindah. Sebab dia boleh bertanya itulah menyebabkan mereka ni tak nak pindah, tak nak berhijrah ke Madinah. Cukuplah mereka duduk di tempat mereka. Sebab apa?
Bila datang kepada Nabi boleh tanya. Tapi kalau dah berhijrah duduk dalam Madinah, maka dilarang untuk bertanya. Melainkan kerana keinginannya untuk bertanya yang tidak dapat dilakukan jika dia berhijrah. Maksudnya kalau dia berhijrah, dia tak boleh nak tanya. Soalan para sahabat radhiyallahu anhum yang datang dari luar itu kebanyakannya menepati kemahuan Muhajirin dan Ansar. Dan mereka bergembira dengan soalan yang dikemukakan itu. Maknanya kat sini, sahabat-sahabat Muhajirin dan Ansar ni sangat-sangat suka kalau ada orang luar datang tanya pada Nabi SAW. Sebab apa? Supaya apa yang ditanya, orang luar tanya pada Nabi, jawapan tu mereka pun dapat tahu juga. Bukan mereka bila orang lain tanya, biar je lah dengan jawapan dia. Tapi mereka ni dengar juga apa jawapan Nabi SAW. Dan mereka bergembira dengan persoalan yang dikemukakan itu. Lebih-lebih lagi, bila jawapan yang diberikan kepadanya berupa berita kebaikan atau penjelasan bagi sesuatu yang akan mengarahkan mereka ke jalan syurga. Bila Nabi jawab persoalan yang mereka datangkan, maka Muhajirin dan Ansar pun sangat suka. Mereka kata dapat ilmu baru lagi. Lebih-lebih lagi bila jawapan yang diberikan kepadanya berupa berita kebaikan atau penjelasan bagi sesuatu yang akan mengarahkan mereka ke jalan syurga. Mana bila dapat jawapan tu, jawapan yang mana baik ataupun jawapan tentang sesuatu penjelasan. Imam Muslim meriwayatkan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu katanya, nuhina an nas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'in fakana yu'jibuna an yaji'a ar-rajulu min ahli al-badiyati al-aqil fayas'aluhu wa nahnu nasma'. Kami dilarang untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu apa pun. Dia berkata, Sayyidina Anas radhiyallahu anhu kata, Nabi tak ada bagi keizinan langsung. Maka kat sini kami kami ni dilarang daripada bertanya kepada baginda. Sesuatu pun tak boleh tanya, dilarang. Lalu adalah menakjubkan kami bahawa seseorang itu datang daripada kampung keadaan dia berakal, maka dia bertanya pada baginda dan kami mendengarnya. Sahabat ni mereka kata kami dekat Madinah ni Nabi tak bagi tanya, tiba ada datang orang luar, dia tanya pada Nabi, maka orang luar tu boleh tanya. Jadi bila dia tanya pada Nabi, Nabi jawab akan satu soalan yang mana orang yang dengar pertanyaan tersebut, dia pun dah tahu jawapan dia. Imam Bukhari dan Muslim juga telah meriwayatkan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, anna rajulan min ahli al-badiyati atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah mata as-sa'atu qa'imah qala wailaka wa ma a'datta laha ma a'dattu laha illa anni uhibbullaha wa rasulahu qala innaka ma'a man ahbabta faqulna wa nahnu kadzalik qala na'am fa farihna yawma idzin farahan syadidan. Ini hadis yang mengatakan sahabat ni apabila ada orang datang tanya pada Nabi, jadi Nabi jawab soalan tersebut, maka mereka juga termasuk dalam apa yang dijawab oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu mereka suka kalau ada orang datang tanya, maka mereka pun dapat ilmu juga. Seorang lelaki kampung telah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, bilakah berlakunya kiamat? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, apalah kamu ini? Apakah yang kamu sediakan untuknya? Maksudnya buat apa kamu tanya bila berlaku kiamat? Nabi kata. Mana tak usah tanyalah bila berlaku kiamat.
Mana kiamat tu dia pasti akan datang. Yang kita kena yakin, tapi bila tu tak tahu. Maka Nabi kata, apalah kamu ini? Maka kenapa tanya bila berlaku kiamat? Maka Nabi kata, kalau kamu nak tahu hari kiamat tu bila, adakah kamu dah buat persiapan untuk kiamat? Adakah kamu dah buat persiapan untuk kiamat? Mana kat sini, pertanyaan sahabat ini, nak bagi dia tanya tu bila berlaku. Maka bila Nabi jawab sedemikian, nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu bila berlaku kiamat tu pun aku tak tahu. Maksud dia bagi tahu macam tu. Jadi bagaimana aku nak bagi tahu? Cuma kata adakah benda tersebut penting berlaku bila berlaku kiamat tu tidaklah sepenting persediaan yang kita buat untuk menghadapi kiamat. Sebab tu Nabi kata, kenapa kamu tanya tentang bila berlaku kiamat? Kamu dah sedia ke untuk menghadapi kiamat? Macam apa? Macam orang kata nak balik kampung. Tanya bila nak balik kampung? Tapi balik kampung tu sebenarnya dah ada dah. Tapi yang paling penting tu apa? Dah siap ke nak balik kampung? Kalau tak siap nak balik kampung, macam mana nak balik kampung? Macam itulah. Macam itulah. Mana pertanyaan tentang bila berlaku tu, jawapan dia, kalau kita tahu sekalipun, adakah dia akan bagi manfaat pada kita? Sebab tu Nabi kata, adakah kamu dah buat persiapan ke belum? Dah buat persiapan lah untuk kiamat. Itu yang paling penting, persiapan tu. Okey, maka lelaki itu jawab, aku tidaklah bersedia untuknya kecuali sesungguhnya aku kasih kepada Allah dan Rasulnya. Aku tak adalah persiapan banyak. Cuma hati aku ni aku cinta pada baginda. Aku cinta pada engkau, ya Allah, wahai Rasulullah. Aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dia jawab macam tu. Maka Nabi bersabda, sesungguhnya engkau akan bersama-sama dengan sesiapa yang engkau kasihi. Innaka ma'aman ahbabta. Kau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Maka kat sini apa yang nak kaitkan dengan sahabat ni suka dengan cerita tadi? Nak kaitkan bila ada orang tanya, sahabat lain suka, ada orang datang tanya. Ini. Maka kami bertanya, mana sahabat yang duduk bersama Nabi tadi, dia tanya, bila Nabi kata kepada orang yang datang tadi, sesungguhnya engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai, maka sahabat pun tanya, kami pun sama je, sama ke? Kami pun sama ke macam Tuan bagi tahu pada dia? Maka baginda kata, ya. Maka baginda kata, ya. Maka pada ketika itu kami sangat-sangat gembira. Nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu mereka ni, sahabat ni dia suka ada orang tanya pada Nabi. Sebab mereka ni Nabi tak bagi tanya. Nabi tak bagi tanya sebab mereka ni nampak Nabi buat apa yang Nabi buat, mereka ikut buat. Jadi tak perlulah mereka tanya. Dan kadang-kadang tak tahu apa dia nak tanya. Jadi bila ada orang datang tanya pada Nabi dan Nabi bagi tahu jawapan dia, maka mereka dapat bertambah ilmu mereka. Walaupun kadang-kadang tak tahu apa nak tanya, sebenarnya orang lain tu ada dia punya pertanyaan yang Nabi bagi keizinan untuk tanya. Maka pada waktu itu kami sangat-sangat gembira. Ini kaitkan dengan yang tadi itulah. Sahabat gembira bila ada orang tanya pada Nabi. Wallahu a'lam. Lepas ni kita akan cerita tentang bertanya ataupun jenis-jenis bertanya dan apa hukumnya. Hukumnya berbeza mengikut jenis. Wallahu ta'ala a'lam. Nak buka pertanyaan pada ni soal jawab Ustaz. Boleh dalam 5 minit boleh kot. Okey. Ada soalan jemaah?
InsyaAllah faham tu Ustaz. Okey, rasanya tak ada Ustaz. Kita tutup Ya, majlis Ustaz. boleh insyaAllah. Syukur Alhamdulillah di atas perkongsian ilmu daripada Ustaz Imam Farid bin Syahri, iaitu Imam satu Masjid Al-Qudus dari Kembangan. Terima kasih jemaah semua kerana sudi bersama dengan kuliah asar kita pada petang ini. InsyaAllah kita akan bersama Ustaz lagi pada waktu dan masa yang sama minggu hadapan untuk sambung lagi hadis 40 Imam Nawawi, insyaAllah. Bagi menutup majlis, terlebih dahulu mohon Ustaz membaca sedikit doa tasbih kafarah dan surah Al-As. Dipersilakan Ustaz. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Kita akan jumpa lagi untuk kuliah maghrib.